bersempena dengan hari ke-11 kita berpuasa. Jadi daripada Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Ibnu Asakir Ibnu Abi Dunya, dan dengan semua sanad-sanad hadis tersebut, hadis tadi tetap dihukumkan sebagai hadis yang dhaif, tetapi digunakan pada permasalahan fadilat kerana dia tidak merujuk kepada hukum hakam dan akidah. Dari Nabi SAW bersabda, "Awwalu syahri Ramadan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar." Jadi maknanya maksud Nabi SAW, dia membahagikan bulan Ramadan tadi kepada 3 bahagian. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Jadi 10 hari pertama Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Dan rahmat dia merujuk kepada in'am, maknanya kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat kepada bapa, apabila dia menjaga anaknya, maka bapa tadi akan merahmati anaknya. Jadi apakah makna bapa merahmati anaknya? Maknanya bapa akan memberi makan, akan memberikan pakaian, dan akan memberikan tempat tinggal. Ini yang asasnya lah. Maksudnya bapa ataupun ibu bapa merahmati anaknya boleh difahami daripada 3 sudut. Dan merahmati tadi tu maknanya memberi nikmat. Jadi memberi nikmat makanan kan, supaya badannya boleh besar, makin dewasa. Kemudian memberi nikmat pakaian, anak tadi tidak berpakaian, dan memberikan tempat tinggal, melindunginya daripada panas dan sejuk. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi SAW memberitahu kepada kita di awal 10 pertama Ramadan, Allah Ta'ala mengurniakan nikmatnya amat banyak. Jadi nikmat tadi dapat kita fahami pertamanya daripada sudut makanan juga. Sebagaimana ibu bapa memberikan makanan kepada anaknya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan makanan kepada rohani manusia. Dan sebagaimana ibu bapa memberi pakaian kepada anak-anaknya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga mengurniakan pakaian kepada rohani. Maksudnya kita sekarang ni amat mementingkan pakaian jasad, beli baju kan, tempah baju tiap-tiap tahun kan, baju raya kan, baju kerja, baju di rumah, baju ke masjid. Tapi yang kita risau ni ialah tiada pakaian pada rohani tersebut. Maka Nabi SAW ada bersabda kan, ramai daripada manusia yang berpakaian tetapi bertelanjang. Jadi moga-moga 10 hari yang lalu tadi kita dah dikurniakan dengan makanan rohani, dan kita dah dikurniakan dengan pakaian, dan satu lagi diserahkan sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal ni maksudnya ibu bapa menyediakan tempat tinggal kepada anak-anaknya. Dan tempat tinggal apabila Allah Ta'ala nak kurniakan pada Ramadan di awal 10 yang pertama, tempat tinggal dalam bahasa Arab dipanggil sebagai maqam. Maqam ataupun tempat menetapnya seseorang. Jadi sekurang-kurangnya 10 hari yang pertama tadi kita dikurniakan dengan satu-satu makom tertentu, seperti kita dikurniakan dengan taubat, seperti kita dikurniakan dengan redha, syukur dan seumpamanya di 10 hari yang pertama. Maknanya sebagai contohnya taubat tadi, sekiranya kita nak usahakan di luar Ramadan, dia memerlukan masa bertahun-tahun. Maksudnya kita kena istighfar, bertaubat, memohon, atubu ilaihi astaghfiruka wa atubu ilaihi, memohon dalam masa yang panjang. Tapi sekiranya 10 hari pertama Ramadan tadi kita betul-betul beristighfar, kita betul-betul menyesal dengan dosa yang kita lakukan, moga-moga Allah Ta'ala akan mengurniakan satu tempat kepada kita yang diistilahkan sebagai maqam di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang diistilahkan sebagai at-taubah, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah yang boleh kita fahami daripada lafaz secara umum. Lafaz rahmat dia ialah kurniaan dalam bentuk makanan rohani, pakaian rohani, dan kedudukan rohani itu sendiri. Dan sekarang kita berada pada 10 hari Ramadan yang kedua, yang diistilahkan sebagai maghfiratun, pengampunan. Jadi maksudnya kita maklumlah, kita sememangnya mempunyai dosa yang amat banyak, dan dosa yang tidak kita sedari. Dalam Quran dia kata wa'faru zahiral ismi wa batinahu, dalam kita meninggalkan dosa-dosa yang zahir dan dosa-dosa yang batin. Jadi sebagaimana dosa yang zahir senang kita ubat, kan? Maksudnya kita sedang tengok, oh ada sakit, ada kesilapan, mengumpat, apa lagi, berzina, minum arak.
Tapi yang kita risau ni adalah dosa yang batin, dosa yang tak dapat dilihat oleh mata kasar, dosa yang melibatkan hati rohani manusia. Jadi moga-moga dalam 10 hari yang kedua ni, sekiranya kita benar-benar beristighfar dan daripada dosa-dosa batin seperti hasad, dengki, sombong, menghina manusia, bermegah diri, cintakan dunia, cintakan pangkat, cintakan pujian manusia. Jadi moga-moga dalam 10 yang kedua ni, dan setelah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita rahmat yang berbagai-bagai, maka Allah Ta'ala berilah kepada kita pengampunan. Cuma sebagai satu lagi kesan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada 10 hari pertama Ramadan ialah salah satu fungsi rahmat tadi ialah menundukkan kedegilan nafsu amarah. Jadi maksudnya apabila masuk saja bulan Ramadan, satu-satunya perkara di 10 awal hari yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala tundukkan dengan sebab diturunkan rahmat ialah nafsu amarah tu. Kan dalam Quran kan dinyatakan apabila Nabi Yusuf menceritakan tentang innan nafsa la ammaratun bisu illa marrahimah, kecuali orang yang Allah rahmati. Jadi rahmat ialah tanda atau satu kurniaan untuk menundukkan nafsu amarah. Jadi sekiranya 10 hari yang pertama Ramadan ni kita berjaya melawan nafsu kita. Pertama sekali lawan nafsu untuk puasa tu lah. Kan tak adalah kita tadi curi-curi makan ke ataupun makan menyorok ke ataupun seumpamanya. Dan kedua tadi kita lawan nafsu kita di 10 hari yang pertama tu untuk beribadat. Kan daripada kita suka melihat kepada telefon, kita kurangkan. Daripada kita suka bercakap, kita kurangkan. Dan semayang kita tambah dengan tarawih dan seumpama. Jadi kita lawan. Kan nafsu tadi nak semayang 8. Maka kita semayanglah, cubalah semayang 20. Kan, ataupun lebih lagi daripada yang biasa kita buat di luar Ramadan. Jadi sepatutnya 10 hari yang pertama tu dengan rahmatnya Allah turunkan. Maknanya nafsu kita dah semakin lentur dan semakin lembut. Jadi moga-moga sekarang ni kita dikurniakan dengan pembersihan yang diistilahkan sebagai maghfirah. Dan moga-moga Allah Ta'ala membersihkan segala dosa kita zahir dan batin. Dan terakhir sekali Nabi SAW berkata wa akhiruhu, dan 10 yang terakhir itqun minan nar, dia ialah keselamatan daripada api. Nar tu yang dimaksudkan ialah api lah. Dan api tadi dia merujuk kepada pertama sekali api yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan api dirujuk kepada sifat nafsu amarah tu sendiri. Sebagaimana hasad, dialah satu api yang membakar amalan kita. Dan sebagaimana sombong, kan dialah api yang membakar amalan kita. Kemarahan, dialah satu api yang merosakkan saraf, merosakkan badan, merosakkan anggota dan seumpamanya. Jadi api itulah yang paling bahaya sekali yang menyiksa kita. Waliyazubillah sekarang di dunia sebelum akhirat. Kan? Manusia yang tak memadam api-api nafsu amarah tadi, dia akan terseksa di dunia sebelum dia mati. Jadi apabila Nabi kata akhir tadi, 10 yang terakhir tu sepatutnya kita tadi dipadamkan segala ataupun dibersihkan daripada segala sifat-sifat yang jahat tersebut. Sekiranya sifat-sifat tadi dah terpadam daripada diri kita, barulah kita terselamat daripada api di akhirat. Kerana tujuan api di akhirat nak padam sifat tu juga. Kan? Maksudnya nak padam hasad dan dengki yang ada, baru boleh masuk ke syurga. Sebab Nabi kata tidak boleh masuk ke dalam syurga orang yang ada di dalam hatinya sebesar zarah sifat takabur. Jadi sekiranya di dunia kita tak membakar sifat takabur, sifat hasad, kan, sifat sombong, jadi mestilah dibakar di akhirat juga. Jadi Tuhan Nabi kata sekiranya kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, kan, dengan amalan, dengan istighfar, dengan berzikir, moga-moga Allah Ta'ala memerdekakan kita daripada api nafsu amarah tersebut yang menyiksa kita di dunia sebelum di akhirat. Maknanya segala bentuk keadaan, kesusahan, penyakit, kan, tak tenang, gangguan, terkejar sana sini tu, kebanyakan disebabkan oleh kehendak nafsu tu sendiri yang menyiksa manusia. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu hadis yang berkaitan lah dengan keadaan kita sekarang. Kita dah masuk kepada 10 yang kedua. Dan 10 yang kedua ni Allah akan mencampakkan maghfirah sebanyak-banyaknya. Jadi banyaklah kita beristighfar dan mohon ampun daripada Allah. Moga-moga Allah mengampunkan dosa kita semua.